Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Huda Hafiz bin Syaril. Nombor ID 840623 0552890001. Pelajar jurusan Occupational Safety and Health Bosham dari Melaka LC Learning Center. Video kali ini bagi subjek pengurusan projek iaitu EBTM 3103. Dalam video ini kami diminta untuk menerangkan tentang konflik. Okey. Konflik adalah hasil perbezaan persepsi, pendapat atau kepercayaan di antara orang. Biasanya konflik berlaku apabila terdapat tujuan, pemikiran atau emosi yang tidak sesuai antara individu yang mengakibatkan penentangan dan perselisihan. Selama bertahun-tahun, tiga pandangan berbeza telah berkembang mengenai konflik dalam projek dan organisasi. Pengurus yang menggunakan pandangan tradisional terhadap konflik merasakan konflik itu negatif dan mesti dielakkan. Tanggungjawab pengurus adalah mewujudkan budaya yang memupuk keharmonian. Pandangan tingkah laku masih menganggap konflik terutama negatif, tetapi juga percaya bahawa konflik itu wajar dan tidak dapat dielakkan. Pengurus digalakkan untuk menguruskan konflik dan bukannya menghapuskannya. Pandangan ini juga menerima banyak kenyataan bahawa konflik dapat memberikan hasil positif jika ianya dikendalikan dengan baik. Akhirnya, pandangan intrakonsensus percaya bahawa konflik harus didorong hingga ke tahap tertentu kerana perlu untuk meningkatkan prestasi. Tahap konflik yang rendah juga boleh menyebabkan inovasi yang kurang, perubahan yang lebih sedikit dan peningkatan yang lebih sedikit untuk organisasi. Konflik mendorong syarikat dalam kerjanya mencari jawapan kepada masalah yang mereka hadapi, yang membawa kepada peningkatan dan ia menghasilkan tenaga yang secara tenaga apabila ditangani secara konstruktif menurut Verma 1996. Menurut Tamian 2004 percaya bahawa konflik mengganggu dan tujuan utama pengurus projek harus memberi tumpuan kepada penghindaran masalah. Potensi konflik harus diakui pada tahap awal ditangani sebelum ianya tidak terkawal, di tahap mana ia menghabiskan banyak masa dan sumber. Konflik boleh memakan masa pengurus. Oleh itu, pengurus projek boleh mendapat manfaat daripada mewujudkan persekitaran kondusif untuk keharmonian dan kesepakatan kumpulan. Pengurus mesti memupuk suasana yang mendorong penggunaan gaya kerjasama untuk pengurusan konflik organisasi menurut Hendroff 2001. Namun, untuk memahami pelbagai kesan konflik pada orang yang lebih baik, penting untuk menganalisis konsep konflik dengan lebih lanjut dan mengenal pasti dan memahami banyak sumbernya. Menurut Stott dan Walker 1992, tiga jenis konflik iaitu konflik diri, konflik antar manusia iaitu interpersonal dan konflik pasukan. Okey. Untuk seterusnya saya akan menerangkan ketiga-tiga konflik tadilah. Pertama sekali adalah konflik diri. Konflik ini bersifat persendirian atau antara diri sendiri dalam tugas dan kehidupan harian. Anda perlu membuat keputusan yang melibatkan banyak alternatif. Apakah sebab konflik ini boleh bertimbul? Pertama, anda terpaksa memilih antara beberapa alternatif yang bersesuaian. Yang kedua, anda terpaksa memilih alternatif yang mempunyai kedua-dua kesan positif dan negatif. Ketiga, anda dihadapkan dengan alternatif yang mempunyai kesan negatif sahaja. Okey, untuk konflik antara manusia iaitu interpersonal pula berlaku di mana-mana saja, terutama di tempat kerja. Sumber yang tidak mencukupi, pencegahan pendapat dan persepsi tersalah anggap dan sebagainya merupakan sebab timbulnya konflik ini. Berlaku di mana terdapat hubungan manusia, terutamanya apabila mereka berkomunikasi dan bekerja sama untuk tujuan matlamat yang sama, tetapi berlainan peranan, tanggungjawab dan keperluan. Okey, konflik pasukan
Satu pasukan akan menghadapi dua jenis konflik dalam menjalani peranan dan tugas mereka. Konflik dalam pasukan samalah seperti pasukan mengalami konflik sesama sendiri oleh sebab-sebab tertentu. Konflik antara pasukan merupakan konflik yang tercetus antara satu pasukan dan pasukan lain, umpamanya antara pasukan sumber manusia, pasukan kerja kewangan, dan disebabkan mereka ni bercanggah pendapat tentang perbelanjaan dan faedah kaki tangan. Konflik pasukan perlu dititik berat dan diurus dengan baik demi mencapai peningkatan prestasi dan organisasi. Okey, mari kita lihat pula dalam konflik dalam konteks pengurusan projek. Definisi konteks konflik dalam pengurusan projek ialah ianya sering berlaku apabila kumpulan tidak bersetuju dengan pilihan yang dibuat oleh ahli lain bagi penyelesaian masalah atau membuat keputusan. Pengurusan projek pula ialah ianya melibatkan proses iaitu merancang, mengatur serta mengawal sumber-sumber syarikat bagi memenuhi kehendak dan sasaran yang ditetapkan. Dalam arti kata lain, konteks pembinaan adalah proses merancang, mengawal dan mengkoordinasi projek bagi menjalankan projek agar ianya dapat dihasilkan dalam tempoh waktu yang ditetapkan. Okey, definisi pengurusan projek dari sudut pembinaan. Pengurusan projek ditakrifkan sebagai satu perancangan keseluruhan pengawalan dan koordinasi satu projek daripada peringkat awalan hingga peringkat penyiapan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan memastikan projek dapat disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam julat kos dan kualiti kerja seperti apa yang diharapkan oleh pelanggan atau klien itu sendiri. Okey. Dan konflik yang dalam pembinaan pula. Ini nak kita fokuskan apa itu konflik dalam pembinaan. Dalam sesuatu projek pembinaan, ianya bergantung kepada kepelbagaian maklumat termasuklah analisa kos, reka bentuk pelan, analisa risiko, dokumen kontrak serta jalur perancangan yang teratur. Okey. Ianya penting bagi menyumbang kejayaan sesuatu projek. Semua pihak perlu terlibat dalam memastikan pencapaian setiap projek. Okey, konflik dalam projek pembinaan disebabkan perhatikan wujud terhadap fakta serta penyelesaian sesuatu permasalahan yang timbul seperti reka bentuk pembinaan serta pengurusan kewangan bagi projek tersebut. Okey, tahap-tahap yang konflik yang ada dalam ni lah. Pertama, kita tengok ni dia darjah adalah carta adalah okey, konflik terpendam, lepas tu konflik, kemunculan konflik, so tahap peningkatannya pula kebuntuan, so tahap penurunan, tahap perundingan, tahap penyelesaian dan tahap pendamaian. So saya akan menerangkan satu persatu apa adalah tahap-tahap konflik tersebut. Okey, entiti yang terlibat dalam konflik projek pembinaan ialah klien, pemaju, pengurus projek, perunding, kontraktor dan pembekal. Okey, wujudnya konflik akan muncul dari awal sejak mula, iaitu kertas cadangan hinggalah projek itu siap. Antara contoh konflik yang timbul adalah ini reka bentuk, pengurusan kewangan, tarikh siap projek dan masalah aduan pengguna. Punca konflik dalam pembinaan projek ini peringkat perancangan. Biasanya di peringkat perancangan ni apa yang berlaku, konflik yang berlaku adalah pemilihan tapak yang kurang sesuai, pengambilan tanah yang belum selesai, keperluan klien yang tidak lengkap serta bajet yang sangat terhad. Okey, dan yang keduanya pula adalah peringkat reka bentuk. Ini pun selalu jadi, ini reka bentuk yang ini tidak mempunyai kehendak, tidak memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Maklumat yang tidak jelas diterima, masalah koordinasi, kesilapan reka bentuk dan kelewatan penyelidikan reka bentuk. Okey, di peringkat perolehan pula, kelewatan melantik kontraktor. Itu kebiasaan terjadi dan kontraktor yang dilantik pula tidak boleh berdaya harap.
kontraktor yang dilantik tidak mempunyai pengalaman dalam mengurus projek yang sangat kompleks. Okey, di peringkat pembinaan pula, konflik yang dihadapi adalah masalah tapak, lambat mendapat kelulusan PBT, masalah koordinasi, kelewatan kontraktor menerima lukisan, banyaknya kerja-kerja tambahan, okay, dan lanjutan masa, EOT, extension of time, pertindihan skop kerja, penyelidikan tapak yang tidak kompeten. Okay. Di peringkat penyelidikan, penyiapan dan penyerahan, kerja-kerja pembinaan tidak sempurna. Ini banyak kecacatan. Pembinaan diperlakukan siap walaupun kerja masih belum selesai. Ujian dan pertaulihan tidak selesai, CCC. Okay. Kemudahan tidak dapat digunakan. Bangunan yang tidak beroperasi dengan berkesan. Okay. Untuk bagi di peringkat pembaikan kecacatan dan penyelenggaraan pula ialah kurangnya pemantauan dan penyeliaan, tiada penyelenggaraan dan kecacatan serta kerosakan. Okay. Strategi pengurusan konflik. Alright, konflik ni. Jadi wujudkan sikap yang positif terhadap konflik itu. Okey, wujudkan ruang berkomunikasi, pentingkan ketetapan dalam komunikasi, buat pertimbangan yang adil dan saksama, amalkan penyelesaian masalah. Okey, dan ni adalah daripada yang tadi 5 tadi, ni adalah huraian ni lah. Okey, wujudkan sikap yang positif terhadap konflik. Apa dia tu? Setiap ahli kumpulan dan projek pembinaan harus bersikap positif dan menerima kritikan yang boleh menyebabkan konflik. Okey, itu wujudkan ruang berkomunikasi. Ruang dan peluang berkomunikasi harus diwujudkan, sama ada di antara di tempat mesyuarat atau di tempat mana. Wujudkan komunikasi dua hala. Okey, pentingkan ketetapan dalam komunikasi. Yes, ini seorang pengurus harusnya menjadi seorang pendengar yang baik. Ini good listener semasa berkomunikasi, supaya ianya menjadi mentor dan dihormati. Okey, untuk menyelesaikan masalah nantilah. Dan membuat pertimbangan dan adil dan saksama. Yes, membuat pertimbangan yang adil dan saksama menyebabkan pertelingkahan dapat dielakkan. Okey, amalkan kaedah penyelesaian masalah. Okey, mengadakan sesi brainstorming semasa mesyuarat ketika timbul sesuatu konflik. Okey, penumpuan juga harus diberikan kepada penyelesaian masalah, bukannya kepada individu. Okey, kesimpulannya, yang apa yang dapat saya rumuskan adalah pengurusan konflik dalam konteks pembinaan adalah sesuatu yang kompleks memang, dan ianya memang tidak dapat dielakkan dalam setiap pembinaan projek. Akan tetapi ianya boleh diselesaikan bergantung dengan cara dan kaedah kita mengetahui supaya pihak yang terlibat berpuas hati, seperti pembekal, kontraktor, pemaju kerja dan terutama sekali klien. So di sini saya berharap sikit sebanyak penerangan ini dapat memberi kefahaman pada tutor dan pada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.